walaupun kita dalam masalah ataupun sekolah yang terkenal dengan Westernizam dan sebagainya, tetapi sekolah ni juga terkenal dengan sport. Dulu sekolah kita dengan VI dia tak jauh beza. Kalau bola sepak tu kita dulu naik juara ataupun juara. Either one dengan VI. Sebelum ni kita hanya mencari kantin dulu, kita melibatkan pelajar saja. Tapi kali ini kita bukan setakat melibatkan orang luar, tapi juga melibatkan alumni. Bekas pelajar yang memang dah jadi usahawan akan terlibat sama berniaga ataupun membuka gerai-gerai pada Hari Usahawan Dunia. Apabila pengetua baru Martin Spikerman masuk, baru dia sekolah ini bermula berwajah baru. Pengetahuan semua, benda akan menambahkan perkhidmatan tahun harapan. Hi everyone, welcome to our channel Bangsa Test Station. Beep beep. Baik, hari ini kita berpeluang untuk menemu bual tetamu terhormat kita. Antaranya ialah Bonda Haji Salina binti Syarif, Pengetua SMK Bangsa. Seterusnya ialah YB Senator Isaya, anak lelaki DJ Jacob, merupakan ahli Dewan Negara Parlimen Malaysia dan mantan SMK Bangsa. Seterusnya, yang dihormati YDP PIBG Encik Muhammad Yazin bin Muhammad Yasir. Dan akhir sekali ialah pengerusi alumni Tuan Haji Azmin bin Muhammad Tawil. Baik, sebelum kita pergi ke tajuk kita iaitu pelaksanaan pembangunan, izinkan saya bertanyakan pengalaman bersekolahan di MCA Bangsa. Saya akan tanya kepada alumni. Jadi, izinkan saya nak tanya YB dulu. Pengalaman saya masuk dalam sekolah ini pada tahun 83 hingga 87 dari sekolah ini. Banyak pengalaman manis saya dapati. Hari ini saya jadi ahli Dewan Negara berasal daripada pengalaman dan pendidikan yang diberi oleh SM Bangsa. Saya nak tanya, YB waktu sekolah dulu ada jawatan berkhas tak? Memang banyak. Saya juga menjadi pengerusi Kelab Kerjaya dan juga Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Agama Kristian dan juga sukan volleyball, menjadi jurulatih volleyball. Wow, jadi banyaknya jawatan. Okay, seterusnya saya nak tanya kepada YDP, PIBG. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Yasin. Merupakan YDP SMK Bangsa dan juga merupakan alumni SMK Bangsa. Saya bersekolah dekat sini tahun 95 dan SPM tahun 2000. Kalau nak cerita SMK Bangsa ni dengan saya ni, value sentimental dia amat tinggi sebab family kami ni 3 generation. 3 generation di SMK Bangsa, maksudnya my auntie dekat sini and then I sekolah dekat sini. Sekarang ni anak saya bersekolah di sini. Kalau nak kata keterlibatan di SMK Bangsa ni, dulu saya merupakan penolong ketua pengawas dan juga pengurusi kelab badminton, and then kita terlibat dengan scout, dan saya juga merupakan AJK Kelab Bahasa Melayu, and then kita ada skim lencana anti dadah. Tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Saya merupakan pengurusi skim lencana anti dadah, and then banyak lagi lah kelab olahraga. Saya juga merupakan pengurusi kelab jentayu, kelab badminton. Untuk sukan ni dulu very aktif. Saya wakil sekolah untuk olahraga, saya wakil sekolah untuk badminton. So sekejap main bola, tetapi my mum dia galakkan untuk bola ni, dia bagi dia agak ganas. Yang saya drop up, gantung boot and then pergi ke badminton. Lagi berkaitan dengan sekolah ni ialah macam kita cakap lah, bila value sentimental tu agak tinggi, saya kembali ke sekolah ni ingin menyumbang, maksudnya bila anak saya bersekolah. So anak saya form 1 dia di sekolah ni, tapi form 2 dia keluar sekejap di sekolah sukan Kuala Lumpur, and then form 3 dia datang balik ke sekolah ni. Mungkin dia dah serasi dengan sekolah menengah bangsa walaupun masa depan dia as a sport. Tetapi yalah, bila dia dah tahu ayah dia pun di sekolah menengah bangsa,
Sebab kita fikirkan sekolah menengah bangsa ni bukan satu sekolah yang biasa, tetapi yalah kita lihat kita boleh melahirkan, sebagai contoh hari ni YB Senator bersama kita kan. So ahli Dewan Negara. So alumni SMK Bangsa. Tuan Haji pun ada bersama kita, merupakan CEO as a company kan. So saya sendiri sekarang berkhidmat di Universiti Melaya. So kita rasakan sekolah menengah bangsa ni bukan, kalau dulu dikategorikan sebagai sekolah yang macam ni kita cakap, kategori bawahan, masalah sosial dan sebagainya. Tetapi dulu walaupun kita dalam masalah ataupun sekolah yang terkenal dengan westernizam dan sebagainya, tetapi sekolah ni juga terkenal dengan sport. Dulu sekolah kita dengan VI dia tak jauh beza. Kalau bola sepak tu kita dulu naik juara ataupun juara. Either one dengan VI. Sekarang ni bila kita tengok VI saja, VI dan sebagainya lah. Itulah serba sedikit berkenaan dengan sekolah. Kejap lagi kita akan pusing lagi lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Haji Azmi ya. Saya actually masuk sekolah menengah bangsa ni pada tahun 1980 sehingga 92. 3 tahun kat sini. Jadi saya juga masa tu merupakan ketua pengawas sesi petang. Masa tu I think form 1 dengan form 2 dia petang. Kan? Form 3 baru pagi ya. Dan juga saya masa tu merupakan ketua pengakap. Jadi masa tu memang kami sangat aktif dalam pengakap dan waktu tu merupakan pengakap yang kata terbaik di wilayah persekutuan masa tu. Jadi banyak kenang-kenangan dan pengajaran-pengajaran yang saya dapat lah sewaktu belajar di sekolah menengah bangsa ni, yang mana mencorak diri saya dan mencorak hidup saya sehinggalah hari ini. InsyaAllah. Itulah sikit. Daripada apa yang saya dengar, rasa macam takut pula sebab semuanya pengawas. Ketua pengawas, penolong pengawas, banyak pula jawatan dia macam lah kecilnya saya kat sini. Saya baru tingkatan 3, saya pada 2 jawatan. Salah seorang ahli sinar redaksi iaitu Situser dan juga student voice group Esko ICT dan Media. Ni bila saya dengar macam penolong pengawas, ketua pengawas, lepas tu ketua kelab tu macam wah, banyak kelab. Yang saya tak pernah dengar pun macam, oh ada kelab macam tu. Okay. Kita meneruskan lagi dengan Jubli Emas. Seperti maklumat, murid-murid pun dah tahu ada sambutan Jubli Emas. Boleh tak YB terangkan lebih dalam tujuan Jubli Emas diadakan? Tujuan kita nak sambut Jubli Emas adalah untuk mengingati 50 tahun yang kita lalui daripada tahun 1974 sehingga hari ini. Seperti yang tadi kita dengar daripada sahabat-sahabat saya, bagaimana SM Bangsa pada mulanya terkenal dengan gangsterism. Kalau kita ambil pada tahun 74-75 sehingga 78, saya difahamkan sekolah ini digelar sebagai sekolah teratas untuk kegiatan gangsterism. So ini pernah berlaku di sekolah ini sehingga tahun 84 85 apabila pengetua baru Martin Spikerman masuk, baru dia sekolah ini bermula berwajah baru. Dia mula meningkat dari segi sukan, seperti sahabat saya tadi kata, daripada sukan, dari segi pendidikan pun naik taraf dia, menunjukkan betapa hebatnya SM Bangsa waktu itu. So kita sekarang di sini nak mengingati balik 50 tahun bagaimana sekolah ini membawa kami seperti yang kami berada di sini sebagai ahli Dewan Negara, staf di Universiti Melaya, CEO pun ada di sini, dan juga ada lebih ramai di luar yang datangnya daripada sekolah SM Bangsa ni. So kita nak ingat balik betapa hebatnya sekolah ini. So sekolah ini wajah menerima anugerah Jubli Emas. So emas tu dikena beri penghormatan. So itu salah satu tujuannya lah. Satu tujuan dia. Jubli Emas.
Oh, daripada 1974 hingga 2024. Lamanya. 50 tahun dah ya. Daripada tujuan Jubli Emas tu kan. Ada tak apa-apa yang YB harapkan dalam Jubli Emas ni? Harapan saya terhadap masa depan 50 tahun akan datang. Kita dah lalu 50 tahun, sekarang ke hadapan. Di mana bagi saya pelajar di sini, saya nak membina sekolah ini lebih maju seperti sekolah Cina. Ya, Di mana betul. ada seperti sekolah Cina mengenai semua semua alat-alat keperluan sekolah tersebut, mengadakan bilik darjah pengerusi YPD sini ada. Kita boleh bincang macam mana kita nak naik taraf bilik darjah kita. Okay, bukan macam dulu kita gunakan papan hitam. Sekarang kita gunakan Whiteboard. whiteboard pun. Sekarang kita guna laptop. Ya. Yalah. Boleh main peranan sebagai ahli Dewan Negara. Saya akan bagi sokongan penuh. Okey, dengan adanya bonda, so kita boleh rasa sesuatu yang mana kita boleh buat yang terbaik untuk pelajar-pelajar. Selain pada itu, berawal dingin. Semua bilik darjah, bagi saya semua bilik darjah wajib pasang berawal dingin, dan juga bilik guru, bilik perpustakaan. Lepas tu kita kena tambah lebih mati kata sistem kata digital, lah. pada arah kata digital tu. Apa kata Betul lah, bila kalau kita lihat sekarang ni sekolah ni dah berusia Betul. tahun kan. Ya, betul. Tahun kalau manusia tu dah tua lah. Betul. So saya pun belum tua lagi. Sebab dulu tu masih yelah lah, dia dah kategori senior jugalah otak. Macam bonda. So dia sedikit ke alam warga emas, sebab warga emas 60 kan. Tapi kalau kita lihat macam tadi YB Senator cakap, bila dah 50 tahun tu kita nak adakan perubahan di sekolah ni. Okay. So hasrat PIBG juga samalah, lari dengan alumni. So bila kita lihat sekolah ni bila dah mencapai 50 tahun tu, kita nak ada era sekarang ni pun digital life. Betul. Kan? Kita tengok di sekolah-sekolah lain pun dah start dengan smart digital billboard, smart TV dalam kelas, smart classroom dan sebagainya. Inilah adalah salah satu permulaan bagi kita kan. So bila ada Jubli Emas 50 tahun ni adalah titik permulaan bagi alumni bersama dengan PIBG, bersama dengan sekolah, untuk kita menggerakkan satu era, orang cakap dipanggil anjakan paradigma ni lah. So kita nak berubah sekolah ni daripada biasa-biasa Luar biasa. dengan luar biasa. Luar biasa. rasa bagus. Ha. Itu pandangan bonda sekarang. Kita dengar pelakon dia macam mana. Bonda selaku kita fikirkan as a ibu lah, ibu kepada sekolah ni. So apa pandangan pula bonda kan? Kita tengok juga dengan hasrat bonda tu. Okey, terima kasih YB, YDP dan juga Tuan Haji dan juga Fatihah. Terima kasih Fatihah. Okey. Bagi bonda mula berkhidmat di SMK Bangsa ini bermula Januari 2024. Ya. Baru lagi baru masuk panas. Betul. Lebih kurang 10 bulan baru. Ya, pertama kali. Betul kali. Ya, baru lah. Pertama kali bonda menjejakkan kaki di SMK Bangsa, bonda merasakan bahawa inilah dunia bonda. Ya? Inilah dunia bonda dan bonda berhasrat untuk menjadikan SMK Bangsa ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama dengan sekolah Amiluddin Baqi, sekolah VI, di mana kita dulu seperti YB cakap dan Cik Yazid juga cakap bahawa ketinggalan. Gangster. Dan orang kata gangster yang paling utama. Bonda pernah mengajar di SMK Bukit Bandaraya. Oh, Ya. jiran kita, jiran. Tak jauh daripada sini. Tuan Haji. Ya. Semasa bonda di Bukit Bandaraya, sekolah itu adalah sekolah kluster. Di mana anak-anak di situ adalah mereka yang orang kata yang T20. Betul. T20. Dan bonda tahu juga SMK Bangsa ni anak-anaknya banyak yang B40. Jadi inilah bonda kata menjejakkan kaki ke SMK Bangsa. Satu orang kata tugas yang bonda kata
boleh bawa dia akhirat kelak tu Haji. InsyaAllah. Ya, cabaran baru. Jadi, bonda cuba sedaya payah untuk mencari orang kata memang terfikir di kepala bonda ni nak cari alumni yang mana bonda tahu alumni yang keluar daripada SMK Bangsa ini adalah mereka yang terkenal di luar sana. Betul. Why not kita kumpulkan? Ya, Ya, Tuan Haji. betul. Dan Betul. orang kata jodoh tu panjang. Oh, jodoh. Bonda berjumpa dengan Tuan Haji Azmi, ya. Dan bonda kita berpakat dengan Cik Yazid sebagai YDP yang dilantik mulai tahun ini. Dan kita ada orang paling kuat, YB Senator. Yang kata yang menjana SKM Bahasa untuk satu kecemerlangan. Ya, jadi itulah sebenarnya. Saya masih lagi hormat. Ini sekolah kesayangan saya. Alhamdulillah. Saya akan buat yang terbaik untuk sekolah. Ya. Ya, terima kasih YB. Itulah hasrat bonda dan sebelum pengetahuan semua, bonda akan menambahkan perkhidmatan tahun harapan, ya, dan hasrat bonda satu. Kita minta YB, kami tengah bincang sekarang. Naik daripada 60 ke 60 ini. bagi peluang kepada adik-adik yang bawa naik YB, biasa dah 36 tahun perkhidmatan bonda dalam pendidikan. Jadi orang kata asam garam tu dah banyak dan ini merupakan sekolah takhir SMK Bangsa. Boleh nanti sebagai penasihat. Ya, bonda akan join alumni tu Haji. Jangan pula permohonan alumni ya. Dewan. Yang dia tolak, Kita akan bekerjasama. Berhentinya dalam dunia pendidikan, bonda akan join dengan YB, dengan Cik Yazid dan juga Tuan Haji untuk kemenjadian anak-anak SMK Bangsa. Ya? Betul. maknanya adik-adik sekarang bersiap sedia. Dengan adanya kumpulan ataupun ada pemimpin yang sudi nak bantu Betul. sekolah. So adik-adik ni lah sekarang sudah hadapan. Jadi lepas ni banyak kerja sekolah, kena standby lah. Okay, jadi lepas dah dengar apa kan, kalau bilik darjah ada aircon, saya sebagai murid satu benda saya tampak. Bawa bantal dari rumah, letak atas meja, letak. Tak boleh, kena belajar. Tak apa, telinga dia. Tak ada lah, mesti kena belajar. Cikgu pegarang kan. Pas dah belajar tu, adik pula kena jadi sebagai pemimpin untuk pembaruan lagi 50 tahun ke hadapan. 50 tahun ke depan pula. Mana tahu saya jadi alumni pula kan. Jangan lupa lari daripada SM Bangsa. Okey. Jadi banyaklah faedah bila ada jubli emas ni kan. Dari segi pembaharuan kemajuan negara kita yang banyak menggunakan teknologi. Jadi jubli emas ni banyak manfaat lah untuk kemejadian murid, untuk pembaharuan sekolah kan. Jadi seperti yang saya dapat tahu lah, jubli emas ni antara program dia lah Hari Keusahawanan. Jadi boleh tak bonda Pengetua SMK Bangsa menerangkan objektif Hari Keusahawanan ini? Okey, terima kasih Fatihah sekali lagi. Okey. Hari Keusahawanan. Okey. Di mana hari Jadi baru lah. Tapi masa kita belajar, hari kantin. Ya. Hari Ini kantin. istilah baru tu Haji. Istilah baru. Kalau dulu memang hari kantin kita panggil. Dan sekarang kita upgradekan sikit dengan bahasa yang bombastik. Pasti. Hari Keusahawanan. Dan sekarang kita bukan objektifnya sama. Hari Keusahawanan dan juga hari kantin adalah objektifnya sama. Untuk melatih anak-anak dalam bidang perniagaan. Okay. Di mana mereka berpeluang berjual beli. Okay. Ada yang merancang bagaimana untuk mencari dana. Untuk diri mereka sendiri, kumpulan mereka, persatuan mereka. Untuk mereka dapatkan orang kata keuntungan. Sayang. Okey. Untuk hujung tahun di mana setiap tahun mereka akan mengadakan semacam muat hujung tahun. Dan inilah merupakan dana yang mereka akan cari untuk membiayai
jamuan akhir tahun mereka. So maksud bonda ini membina anak-anak sekarang menjadi sebagai seorang usahawan Ya, dari usahawan. Dan tentang YB juga, kita bukan saja ada anak-anak para sebenarnya, kita juga ada anak-anak pendidikan khas. anak syurga. Ya, anak-anak syurga. Di mana kita ada 60 orang anak-anak syurga di YB dan memang selaras dengan YB yang mewakili Dewan Rakyat bagi Dewan Negara. Dewan Negara untuk anak-anak yang begitu. Itulah orang kata pertemuan kita sudah kena. Okay? Ya. Saya nak tanya lah. Apa beza hari kantin dengan hari keusahawan? Sebab kalau saya kan hari keusahawan kan. Jadi bila mak ayah saya lah saya tanya, kakak ada hari keusahawan kat sekolah? Hari keusahawan kantin ke? Apa beza dia? Pakcik-pakcik kantin jual tu. Hari tu, hari kantin, pakcik-pakcik jual tu. Kau pergi kelasa ke tu? Okay. Fatihah. Okay. Seperti yang Bonda katakan tadi, hari keusahawanan dan juga hari kantin sama konsepnya, sama tujuannya, sama objektifnya, iaitu menggalakkan murid-murid untuk keurus niaga. Sama. Jadi macam dulu kita buat hari kantin untuk cari dana program. Tapi sekarang apa yang mengikut bonda membina insan niaga yang berjaya. Betul Fatihah. Itulah perbezaan dia. Saya nampak konsep dia bila hari kantin dengan hari usahawan ni, betul lah, objektif asal dia sama. Tetapi bila kita tukar kepada usahawan ni, usahawan keusahawanan ni adalah usahawan. Usahawan, bila kita lihat usahawan zaman era dinamik ni ataupun era digital ni, kita akan ubah konsep. So saya lihat baguslah bila ada cikgu sidang radiasi, cikgu Mimi ada objektif dia bawa view memarketkan meluaskan pemakluman di luar berkaitan dengan hari usahawan, pendigitalan dan sebagainya. So itu adalah salah satu metod yang berbeza daripada hari kantin. Kalau dulu, ialah kita ingat dulu Tuan Haji YB, hari kantin ni kita lebih fokus kepada kawan-kawan di sekolah saja kan. Kita jaranglah untuk bawa dia, tapi tak ramai. Tapi bila zaman sekarang saya tengok untunglah Fatihah dengan tim dia ada beza sedikit lah. Ya, Tuan, saya bagi sekarang masa bonda kata hari usahawan untuk membina pelajar sebagai usahawan. Tapi sekarang dengan masa yang digital yang tadi pengurusi kata, dengan masa digital sekarang semua shopping. So pandangan bagaimana kita boleh bantu hari usahawan. Okey, bila YB cakap macam tu so kita sekarang ni ialah YB konsep, saya rasa peranan sidang media ataupun sidang realiti sekolah ni sekarang ni merupakan satu bodies yang perlu memainkan peranan ke arah memakai ataupun macam saya cakap tadi lah, sebar luaskan aktiviti hari usahawan tu sendiri kan. Bila YDP cerita pasal yang video kat TikTok tu kan, dia bukan sekadar satu one take je. Banyak. Ada yang saya kau pasti kat video tu kan ada orang ambil kertas kan. Orang dapat yang warna hitam tu saya lah. Ada dah lari tu dah terjatuh. Detail sekali. Jadi bila kita cakap pasal hari keusahawanan ni, kita boleh promote sikit kan. Pada 24 November, hari Ahad ni, datangkanlah kat SMK Bangsa sebab ada hari keusahawanan. Kita dengar sedikit Betul, usahawan. Sebenarnya zaman sekarang ni memang semua orang berminat nak berniaga. Betul tak? Semua nak jadi usahawan. Nak jadi satu cita-cita. Kalau zaman saya dulu saya rasa jarang kita dengar apa cita-cita anda nak jadi usahawan. Jarang. Jadi jadi polis, jadi askar. Tapi zaman sekarang kita lihat banyak generasi muda dah berminat untuk jadi usahawan. Jadi ini satu event yang baik. Dan bukan setakat itu, sebelum ni kita hanya mencari kantin dulu, kita melibatkan pelajar saja. Tapi kali ini kita bukan setakat melibatkan orang luar, tapi juga melibatkan alumni. Bekas pelajar yang memang dah jadi usahawan akan terlibat sama berniaga ataupun membuka gerai-gerai pada hari usahawan tu nanti insyaAllah kan. Jadi saya Bonda pun mungkin ada nak cerita lanjut tentang hari usahawan yang kita akan adakan nanti. Betul. Okay. Terima kasih Tuan Haji.
Okey, Bonda nak promote sikit itu promosi sebab Bonda mengambil gabungan 3 ni tadi. Iaitu Bonda sebagai pihak sekolah dan juga Cik Yazid sebagai YDP, PIBG dan juga YDP Senator dan juga Tuan Haji Azmi selaku pengurusi alumni. Gabungan 3 ini adalah untuk kita sambut 2 dalam 1. Iaitu hari sambutan Jubli Emas sempena tahun 74 hingga 2004 SMK Bangsa, dan kami di pihak sekolah hari keusahanan ni ataupun hari kantin ini memang adalah program tahunan, acara tahunan. Dan sebelum ni memang kita hanya menjalankan hari keusahanan saja. Dan tahun ini bersempena Jubli Emas ni tadi, Bonda ambil kesempatan bersama dengan pihak pengurusan sekolah untuk mengadakan hari keusahanan ini bersama dengan sambutan Jubli Emas. Jadi dengan adanya murid-murid yang membuka gerai-gerai, bila kita tanya murid, ramai yang nak berniaga. Ramai yang berniaga, betul tak Fatihah? Kalau betul makanan viral nak jual. Makanan viral nak jual. Tapi juga ada gabungan dari alumni dan juga PIBG itu sendiri. Jadi Bonda dapat bayangkan betapa meriahnya kita punya sambutan Jubli Emas dan juga hari keusahanan kita nanti. Tahun ni special punya sambutan Bila Bonda kata banyak gerai-gerai. Ya. Apa gerai-gerai yang ada yang boleh membawa Okey. pelajar-pelajar ni lebih ramai minat. Fatihah mungkin boleh jawab. Boleh. Fatihah sebab kita banyak gerai-gerai jualan. Betul. Silakan Fatihah, apa dia jualannya? Jualan kalau murid-murid, mereka lebih fokus kepada makanan dan minuman. Kalau tanya setiap kelab tu banyak. Ada kata nak ramen noodle lah, nak udon lah, nak Thai mirban lah. Tapi banyak idea. Dia tanya, siapa nak buat? Diam. Semua dia. Macam, order je lah guys. Tapi Siapa nak makan? kita dah kata, ada juga saya tanya, tapi makanan manis ni kelas tak mesti ada orang lain, orang dewasa takkan makan manis je kan. Jawapan dia senang, ya lama dia manis sebab mau makan manis. Itu jawapan mereka. Tapi daripada kelab saya, kelab kebudayaan, bukan saja pada makanan, mereka juga ada face painting, lukisan kat muka tu kan. Jadi kalau adalah YDP ke boleh pakai muka. Saya nak tambah sikit. So bila hari usahawan ni merupakan ni lah, kita tahu kita tahulah pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Contoh alumni sendiri akan ada kontak as rumah hantu. So biasanya hari usahawan ni yang kita tunggu-tunggu. Pelajar-pelajar di luar sana pun biasa memang gemar dengan rumah hantu. Kita ada juga mini fun fair dikelolai oleh alumni sendiri. Kita akan ada pelbagai aktiviti. Lepas tu anak-anak kita kita akan berniaga pelbagai makanan, cenderung hati kita ada, and then painting. Kita ada karaoke. Karaoke ni akan melibatkan as alumni sendiri, pelajar sendiri dengan parent sendiri. So nanti akan ada juga family yang datang, dia akan buat performance. Kita dah ada dapat 2-3 family yang akan ada performance. Tapi yang penting benda, kali ni hari usahawan kita ada cabutan bertuah yang saya rasa agak meriah. So barang-barang elektrik yang banyak, TV saya ingat 55 inci ada. Yasin. Sebelum kita pergi hadiah-hadiah seperti saya nak tahu kalau seseorang tu nak datang, dia nak beli, nak hubungi siapa nak beli kupon. Okey. Segala pembelian hari usahawan ni akan menggunakan kupon. And then segala iklan kita kalau di luar sana, kalau nak beli kupon boleh layari Facebook SMK Bangsa. So dekat situ kita ada link ataupun penjualan QR code untuk pembelian kupon. Boleh juga hubungi pihak alumni dan boleh juga hubungi pihak PIBG, insyaAllah. Kita akan jual ketiga-tiga badan ni. Harga berapa? Okey, kupon satu stick tu bernilai RM10 saja. RM10 bagi-bagi. Murah. RM10 saja. Makan dah habis. Betul. Seperti itulah. Macam saya cakap tadi, sila datang. Kita ada pelbagai hadiah cabutan betul macam TV, and then kita ada blender dan sebagainya, barang elektrik. Dan ini ada sedikit tambahan. InsyaAllah PIBG akan sediakan juga pada adik-adik yang bermotosikal. Kita akan sediakan helmet ataupun cabutan buah
helmet dan sebagainya. Ingat kereta. So kepada yang bermotosikal, sila datang. InsyaAllah kita akan ada cabutan virtual helmet yang menarik. And then ingat, hari usahawan kita bertarikh pada 24 November. Cuba lock tarikh tersebut, 24 November 2024 adalah hari usahawan kita. Jom ramai-ramai ke SMK Bangsa. Saya rasa ini merupakan hari usahawan yang menarik apabila ada 3 gabungan iaitu sekolah, PIBC dan alumni. Okey? Nak tanya satu lagi soalan. Tentang bila tuan kata datang ramai-ramai. Bagaimana kalau orang ramai-ramai datang? Parking. Adakah disediakan parking? Okey. Adakah disediakan parking? Lepas tu adakah dia kena bayar? Alright. Okey, macam ni. Terima kasih baby. Okey. Thank you, Bat. Soalan lagi Mat. So parking biasalah kalau kata di sekolah menengah bangsa ni kita ada padang kan. Betul. So sebahagian daripada padang tu akan dijadikan parking. So yang di luar sana jangan risau, insyaAllah kita akan ada parking yang cukup. Dan di luar sekolah juga ada masanya jalan raya boleh parking insyaAllah sebab kita akan berhubung dengan pihak berwajib untuk kita maklumkan hari usahawan ni. InsyaAllah lah kita minta kelonggaran sedikit. Kita juga akan minta bersama daripada macam mana persatuan penduduk yang di luar sana ada perumahan kan. Kita minta jugalah diorang bagi kerjasama pada hari tersebut 24 hari bulan tu sedikit kelepasan ataupun kelonggaran kepada warga SMK Bangsa dan warga di luar sana bersama-sama turut serta iaitu hari usahawan kita. Baik, daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi, hari keusahawanan dan juga hari kantin, kita nak imbas kembali kenangan YB waktu bersekolah di SMK Bangsa. Hari kantin. Saya masih lagi ingat the first hari kantin kita buat adalah pada tahun 1983 di sekolah ini. So waktu itu kami dibenarkan, waktu itu kami pelajar-pelajar dibenarkan jual tiket. So kami pergi sebelum sekolah, sebab kita sekolah petang. Dulu kan Asmi, kita sekolah petang, tingkatan 1, tingkatan 2 sekolah petang. So apa yang kami buat, pagi kita pergi seluruh kawasan sini. Jalan Maro, Bukit Bandaraya, pergi ketua rumah-rumah, minta jual tiket kupon. Kita jual tu. Jadi sekolah yang jual. Ya, murid-murid jual. So kita jual. So waktu tu saya tak silap, saya masih lagi ingat. Saya dapat hadiah kedua. Pemenang jual tiket terbanyak 673 tiket saya jual. So itu memberi satu galakan. So dalam fun fair tu, dalam pesta ria itu kita ada buka gerai-gerai. So saya ambil gerai jual burger. Sebab waktu dulu burger ni hot. Hebat, betul hebat. Kegemaran Orang ramai lah. kegemaran ramai. So kita ada 7 orang. Kita join, kita buat jual burger. Memang hebat. So waktu Asmi, kalau tak silap Asmi boleh waktu Asmi tu. Macam mana? Ya betul. Ya, saya ingat lagi masa dulu sebelum hari kantin tu, kupon tu pelajar-pelajar yang kena jual. Kita kena bawa balik rumah sama ada jual kat kawan-kawan ke atau kalau Menang pun kita kena bayar. kalau hilang. Tapi yang paling menarik ada hadiah jualan tertinggi yang Abi cakap tadi ya. Itu yang paling menarik lah, best. Tapi pada hari kantin tu memang sangat meriah, tapi pada waktu tu kita beza sikit. Kita banyakkan yang terlibat adalah pelajar-pelajar. Jadi maknanya dia lebih kepada internal lah. Daripada pelajar dan juga pada ibu bapa waktu itu kan. Waktu itu pun kita dah ada rumah hantu. Dan rumah hantu waktu itu lagi hebat dia. Bukan sekarang. Dia rumahnya besar. Kita nampak hutang di belakang kan. Kita pergi potong pokok di sana, bawa, letakkan bilik itu. Memang kita buat seram. Masa zaman tu lagi banyak, belum ada bangunan banyak kan. Masa tu banyak hutan-hutan lagi. So banyak yang lebih boleh buat lah. Yelah. Saya harap kali ni rumah hantu ni bila lah pokok-pokok kita letak di sana, buat lagi seram. Sebab sekarang kita di dunia digital, kena ada lebih banyak. Okay, make sure jangan bagi orang sakit jantung pula. Betul lah, benda yang sama jugalah bila pengamat hari kantin dulu di masa zaman saya. Seperti mana YB punya zaman Tuan Haji
rumah hantu ni merupakan kita tunggu-tunggu. So pelajar-pelajar memang tunggu rumah hantu. Ya biasa keterlibatan kawan-kawan juga. Tapi biasalah kita nakal-nakal ni kita tahu hantu ni di kalangan kawan kita kan. Itulah peluang kita kan. Kacau juga dia. Inilah peluang kita ambil kesempatan. So kita harapkan kali ni rumah hantu ni pun berjalan dengan smooth. Saya ini merupakan daya penarik. Seperti mana jugalah Tuan Haji dengan YB cakap tadi. So dulu kita benda yang sama juga. Kita berniaga kan. Yalah, burger dan sebagainya dulu tak ada lah macam koyaki zaman dulu tak ada lagi takoyaki. Tak ada. Dulu goreng pisang. Goreng pisang. Dulu zaman saya dulu tak tahu Tuan Haji Azmi dengan YB. Kita famous adalah sate ikan. Sambil bulat tu. Itu paling famous dan paling laku. Sate ikan. Bila sebut sate ikan itu adalah Ya, betul. tapi zaman sekarang budak-budak dah sate ikan apa sate ikan kan. Dia orang Mungkin saya boleh cadangkan yang dipertua dengan bonda. Waktu kita buat fun fair, kita cuci kereta. Kita dapat untung. Pecah satu kereta RM10. So ini kita berlaku. Kita buat waktu tu, seorang yang datang parking tu kita pergi cuci. So kita charge RM10. Bagi juga. Ya, kena bayar tu. betul Sebab sebab hari usahawan ni banyak sebenarnya banyak nostalgia. betul. Banyak kenangan lama berkenaan dengan sekolah kita ni. Yelah. Dia dah sambutan jubili emas 50 tahun. Betul. Jadi saya juga menggesa lah kepada semua bekas-bekas pelajar daripada first batch yang masuk tahun 74 sampai sekarang dah 50 tahun. Maknanya saya jangka berapa ribu bekas pelajar kan di luar sana. Saya menggesa lah menjemput kepada semua bekas-bekas pelajar untuk sama-sama kita hadir ke majlis Hari Usahawan kita kali ini. Kali ini special Hari Usahawan dan juga sambutan Jubili Emas. 50 tahun. So banyak kenangan nostalgia. Jom kita datang sama-sama. Betul. Jangan lupa sempena sambutan Jubili Emas ni kita menyediakan cenderamata untuk dibawa sebagai kenangan, iaitu kita akan gunakan logo sambutan Jubili Emas di situ di mana kita akan buat keychain kita akan buat collar pin dan untuk kita jadikan sebagai kenangan 40 tahun SMK Bangsa. Yang merchandise tu hanya alumni ataupun murid-murid pun boleh dapat ke? Semua boleh dapat? Ni saya sponsor Jubili Emas sekarang. Dah dia dah keluar daripada SM Bangsa, jadilah ni Saya yang buat merchandise nanti. gitu ada. Berkaitan dengan tadi bila bonda cakap dengan merchandise berkaitan dengan logo. Saya just nak menarik perhatian semua lah di luar sana. So kita appreciate dengan kebolehan pelajar-pelajar kita. Untuk makluman semua, hasil logo Jubili Emas 50 tahun ni adalah hasil dari pelajar tingkatan 3 Yes. dia merupakan ini adalah logo Jubili Emas kita. Dia merupakan pelajar tingkatan 3 yang menghasilkan logo ni. Jadi dia merupakan juara lah mencipta logo. Tahniahkan dia. Pelajar ni betul. Appreciate. Siapa nama dia saya tak ingat. Tandingan. Betul. Tandingan bukan Betul. semua murid SMK Bangsa Betul. untuk menciptakan logo sambutan Jubili Emas. Jadi Betul. hasilnya murid daripada tingkatan 3. Betul. Nanti Bonda. Hebat. Betul. Hebat Betul. Betul bonda. Sebab yang buat logo tu member sendiri yang buat. Itu logo kawan saya tu. Betul. Nah, itulah saya nak tarik perhatian kepada yang di luar sana. Nanti datang ke Hari Usahawan, insyaAllah kita akan bekalkan merchandise. Merchandise tu rahsia. Tapi dia adalah berlogo 50 tahun sebenarnya Jubili Emas SMK Bangsa. So datang kalau anda tahu berkaitan dengan perkara itu. Okay? So bila tadi tuan kata dengan bonda yang tadi kata, so adakah masa untuk orang-orang ramai nak beli kupon? Bila mereka boleh beli kupon tu? Bonda. Okay, YB, untuk pembelian kupon, kami pihak sekolah juga mencadangkan agar beli kupon tu awal. Beli kupon tu awal. Apabila dah boleh kita jual, kita akan maklumkan secara melalui media ataupun melalui sidang redaksi juga untuk pembelian kupon.
Kita boleh bayar secara QR code dan juga transfer melalui bank. Betul. Jadi kita cepat Cepat sebelum habis. Untuk untuk kupon ni kita juga menyediakan pemenang untuk jualan kupon terbanyak. Seperti yang YB bagi tahu tadi. So maksudnya mengimbau nostalgia ke mana ni? Kita Ada juga. menyediakan hadiah. Itu bukan untuk semua orang ke? Boleh join. Untuk penjualan ni kita tak buka kepada orang ramai. Daripada alumni, daripada guru-guru dan juga PIBG. Kumpulan utama ini digunakan untuk menjual kupon dan mereka yang menjual terbanyak akan diberi hadiah. PIBG. Macam tu kita kena beli banyak lah. Okey. Lepas tu kita ambil lah. Betul. Kalau macam tu YB kena beli banyak lah dengan hadiah Azmi. Okey, kalau berkaitan dengan tadi Bonda cakap tadi kan bila pembelian kupon tu. So nanti kita kita PIBG sendiri dengan pentadbir dengan alumni kita akan bincangkan tarikh. So kita akan siarkan di media sosial iaitu nantikan saksikan TV SMK Bangsa, di Facebook SMK Bangsa, IG SMK Bangsa berserta dengan alumni SMK Bangsa punya Facebook. Okey? Daripada situ nanti kita akan keluarkan siar raya berkaitan dengan bila kupon akan dijual. Okey? Pengurusi PIBG, ada tadi kita dengar, kita bincang pasal jualan tiket semua. Okey, di luar orang akan tanya-tanya, apa tujuan kita nak jual tiket ni, dan hasil ni kita nak buat apa? So, apakah kita nak cerita sekarang? Alright. Bagaimana kita nak terangkan kepada orang luar tujuan kita? Okey. Alright. Untuk di luar sana, objektif Hari Usahawan adalah base-nya adalah untuk pelajar. Satu, kita nak terapkan as meniaga dan sebagainya. Yang kedua adalah biasalah pelajar ni bila hujung tahun macam Bonda cakap tadi akan ada majlis ataupun jamuan akhir tahun. Ini adalah merupakan salah satu sumber pelajar-pelajar kita untuk meraihkan majlis akhir tahun dia. Dalam masa yang sama kita ada satu lagi objektif iaitu objektif kita adalah kepada charity iaitu berkaitan dengan tabung. Kita akan wujud satu tabung iaitu tabung pembangunan sekolah. Jadi kalau di luar sana kalau tak berkesempatan hadir tetapi kalau willing untuk menyumbang boleh beli kupon dan boleh charity lah, maksudnya boleh sumbang kepada golongan B40 di kalangan pelajar ataupun di luar sana. Boleh digunakan sebagai charity. Maksudnya objektif kita ada 3 objektif. Pertama adalah untuk pelajar, yang kedua adalah untuk tabung pembangunan sekolah dan dalam masa yang sama juga di luar boleh menyumbang charity. Maksud pengurusi PIBG mengatakan hasilnya dia akan kembali balik kepada sekolah. Betul. Dan juga pelajar-pelajar. Betul. Untuk masyarakat mereka. Betul. Okey, tentang tadi yang dipetul kata tentang tabung pembangunan sekolah. Saya rasa saya juga mengalu-alukan semua pelajar-pelajar mantan-mantan pelajar SM Bangsa ambil bahagian. Betul. Sebab ini adalah tanggungjawab setiap pelajar. Betul. Okey, setiap pelajar mesti mengambil bahagian. Cadangan ini saya kemukakan dalam mesyuarat pertama di mana saya mengharapkan dalam kita menyambut Jubli Emas selama setahun daripada bulan 11 24 hinggalah tahun depan 24 November setahun kita akan 2025 kita nak sambung dan kita akan adakan banyak program. Ala tuju ataupun matlamat saya adalah untuk mengutip 5 juta ringgit untuk pembangunan sekolah ini. Wah. 5 Juta. Tabung Ya, ada pembangunan banyak. ini. Juta. So orang dengar saja 5 juta banyak tapi kerjanya banyak di sini. Betul. Memang saya rasa tak cukup 5 juta ini. So bagi saya minta semua mantan pelajar mantan sekolah ini pelajar ini ambil bahagian. Baik, di dalam kesempatan podcast ini
saya ingin mempromot lah badan khas iaitu sidang redaksi. Okey, untuk maklumat semua, sidang redaksi ada tim marketing. Tim marketing. Bagus. Tim marketing tu dia ada 3 ketua, iaitu Afiqah, pengurusi sidang redaksi, dan saya Fatin Akila dan serta Darwish. Jadi 3 orang ni mengambil bahagian. Right. Daripada Darwish menguruskan konten TikTok. Daripada Encik Yazid tengok daripada kat TikTok tu, dia lah yang uruskan. Darwish. Bagus. Wow, dia tak tingkatan berapa adik? Tingkatan 2. Wah, hebat betul. So, bonda kita kena bagi satu sijil khas kali ini. Bangga Darwish. Okay. Yang kedua, Afiqah podcast ni, dia ialah leader podcast. Dia lah yang kumpulkan team, dia lah yang cikgu, dia yang fikirkan tempat. Dia lah. Dia lah pengurusi, dia lah yang uruskan podcast. Nanti Bagus. dia lah leader. Top lah. Bagus. Kalau saya pun ada tim saya sendiri. Masa saya ada public relations. Saya call influencer, artis, majalah, semua. Luar biasa. Aifa ada kosong kerja kosong dekat TV3 lagi. Tapi sekarang kami kumpul nombor telefon dahulu and dia dah kumpul dah macam okey banyak dah ni dah. Kami akan set date untuk kita orang call DM masing-masing lah. Alright. Okay. Nanti yang boleh sharekan tak? Kalau macam Facebook tu, Facebook SMK Bangsa apa, IC apa boleh ni? Boleh. Supaya yang di luar sana boleh follow. Okay. Untuk zaman sekarang kami ada banyak dah media sosial. Alright. Seperti di Facebook SMK Bangsa. Boleh tengok buka aplikasi tu and then lihat akaun SMK Bangsa. Seterusnya yang konten TikTok atau maklumat hint hari keusahanan boleh tengok di TikTok. Itu SMK Bangsa juga. SMK Bangsa TV. SMK Bangsa TV, right? Dan ada sekali yang YouTube. YouTube ni untuk video panjang lah. Keseluruhan majlis. Jadi keseluruhan majlis macam majlis Madu Rosa tu. Ada apa ada. Betul. Instagram masih tidak lagi. Tapi kami sedang redaksi ada buat Instagram juga. Sidang redaksi SMKB. Jadi dalam laman tu kami hantar gambar. Betul. Gambar and then story. Kalau nak gambar tu tekan link ni. Betul. Jadi YB. adalah. YB kena tengok sebab saya bila tengok video di TikTok SMK Bangsa TV ni so saya tengok ini rupanya hasil anak-anak kita kan. So bersama dengan bimbingan cikgu-cikgu kan. So event yang baru-baru ni pun kita tengok YB punya muka ada gambar Ada. gambar-gambar follow YB kena tengok kita like Ni sebab saya tapi benda-benda yang bagus lah. Saya nampak bila ada sidang redaksi ni kita nampak kebolehan anak-anak kita ni kita boleh bila upkan kita boleh congkel lah. Betul. Kemejadian pelajar, betul. Daripada sidang redaksi ni juga bukan saja dari segi media. Namun macam saya kan, saya tak ada banyak tumpu pada media tapi daripada bercakap menjadi host MC. Jadi saya menggunakan sidang redaksi ni untuk bagi semua menonjol di media sosial ni lah. Ada juga ramai rakan-rakan sidang redaksi yang menguruskan majlis-majlis. Jadi kami akan up di story TikTok, YouTube dan juga Facebook. Betul. Jadi time ni lah promote kan. Okay. Yang mana ada aplikasi tu semua, follow, like. Jangan lupa tahu. Sebab kalau korang nak tahu hint ke, nak tahu review atau promotion, boleh lihat di TikTok. Jom YB nanti lepas ni. Follow. Kita kena faham juga usaha mereka anak-anak ini begitu hebat. Betul. So kita perlukan banyak kos Betul. untuk sokong mereka. So saya rasa kita kena bagi keutamaan kepada mereka. Betul. Yang ni saya suka. Betul YB. Sebab bila kita lihat pelajar-pelajar ni kalau selama ni diorang effort diorang sendiri kan. So bila diberi tugas dan waktu kadang-kadang equipment, kamera diorang bawa sendiri dan sebagainya. Itulah fungsi PIBG adalah sedikit membantu. Dan kita harapkan juga kalau di luar sana yang ada equipment ataupun ada ingin memberi sumbangan equipment, kami mengalu-alukan, saya sebagai YDP PIBG mengalu-alukan untuk di luar sana boleh tengoklah SMK Bangsa TV macam mana talent-talent anak-anak kita yang menjadi MC macam contoh biasa menjadi pengacara dan sebagainya, menjadi wartawan lah
dan sebagainya. Setuju apa yang YBT kata tu. Saya rasa itu yang tadi saya kata tabung pembangunan itu penting. Tabung pembangunan ini sekarang penting di kita. Kalau kita nampak sekarang semuanya digital. Okay, so sebab tu saya kata tabung pembangunan ini bukan saja setakat menaik taraf bangunan ini, tetapi juga alat-alat sokongan pendidikan sekali. Baik, betul. Sebab tu saya kata 5 juta. Okey, kita tak boleh mengharap banyak daripada kerajaan ni. Sebab kerajaan pun mereka pun ada. Tetapi sebagai pelajar yang kita lalu seperti Tuan sendiri, CEO kita ada sini. Saya sebagai ahli Dewan Negara, ini semua datang daripada bangsa. We are bangsarian. We are the top. We are the top. Okay, so I rasa I nak cadangkan sini yang sedang menonton di luar tu. Tabung ini kita akan buka kepada semua. Apa cadangan saya setiap pelajar sebulan RM2. RM2 saja. Okey, kalau kita boleh salurkan dana dalam tabung ini, maka kita boleh upgrade seperti sidang media ini, kita dengan digital lebih canggih. Saya pernah masuk dalam satu studio. Wah, hebat, betul hebat. Dia kan komputer saja background. Macam kita ada dalam studio. So itu nampak. Itu apa kata kalau kita ada di sekolah. Sekolah I sayangkan ini. So itu yang penting. So daripada itu tabung pembangunan ini pun penting. Dan sebab itu saya kata tadi memang kita ada program banyak. Saya difahamkan juga kita ada program pertandingan lukisan. Okey, pertandingan lukisan pada 23 Oktober ni. Di peringkat 3 peringkat. Tiga kategori. 3 kategori itu sekolah rendah, di mana rendah itu tingkatan 1 dan 2, menengah tingkatan 3 dengan tingkatan 4, manakala pendidikan khas satu kategori. So, kita ada lukisan. So hasil daripada lukisan tu kita akan ambil 10 daripada tiap kategori terbaik itu dan kita akan pilih 3 yang terbaik. Okey, dan kita akan sediakan juga hadiah-hadiah istimewa, iaitu hadiah pertama RM200. Hadiah pertama RM200 dengan sijil dengan plak. Manakala peringkat tempat kedua RM150 sijil dan plak. Yang tempat ketiga RM100 sijil plak kita akan bagi. Dan juga sagu hati yang seterusnya 7 itu kita akan bagi sijil dengan RM50. Best. Yalah, best tu. So jadi Fatihah kena wawarkan dengan kawan-kawan join pertandingan ni. Kita pun dah lupa tadi. Ada yang dapat pemenang ini. Dah sediakan satu hadiah istimewa untuk dia. Iaitu dia akan menerima sijil plak dengan wang tunai RM300. Wabi, benda nak tambah sikit mengenai pertandingan melukis tu. Di mana pihak sekolah akan mewajibkan semua pelajar akan menyertai pertandingan melukis ini, di mana kita buat waktu co-curriculum. Mana waktu co-curriculum itu dah waktu yang terakhir sebelum kita menamatkan aktiviti co-curriculum, kita dah mencukupi jumlah untuk masa aktiviti co-curriculum. Jadi buatlah yang terbaik. Yang Fatihah juga. Tema kita adalah Sangkir Bangsa 50 tahun akan datang. Wow. Cuba bayangkan. Saya rasa tengah bayangkan bagaimana sekolah ini. Saya harap pelajar-pelajar akan lebih mantap mengadakan imaginasi. Tapi saya satu saja, saya mohon semua pelajar-pelajar yang nak melibatkan dalam pertandingan ni, jangan lupa saya nak satu dalam lukisan-lukisan tu adalah satu kemudahan asas untuk golongan anak syurga. Dia mesti ada list. Sebab saya perjuangkan
golongan anak syurga ni dia mesti ada lift. Sebab ini bangunan 3 tingkat. Waktu saya di sekolah saya naik 3 tingkat. Sekarang saya tak nak jadikan golongan saya selepas saya mereka pun nak naik. Mana tahu satu hari adalah seorang datang dengan wheelchair, kita nak naikkan. So kita nak adakan lift. Itu yang penting. Okey, Bunda, tadi Bunda kata kita bincangkan kita akan ambil 10 daripada terbaik setiap kategori itu. Apabila kita dah pilih 10 itu, apa kita akan buat? Selepas kita dah pilih 1, 2, 3, apa kita akan gunakan lukisan-lukisan tersebut? Penilaian awal ya YB. 10 terbaik itu dipilih dari kalangan pakar-pakar cikgu kita. Pilih 10 yang terbaik. Daripada kita ada 700 lebih murid. Jadi bolehlah kita jadi kita guna kepakaran guru untuk menilai 10 lukisan terbaik. Di mana 10 lukisan terbaik itu nanti kita akan bawa untuk penilaian. Okey, penilaian untuk panel yang orang kata lagi pakar dari kalangan luar untuk memilih 3 yang terbaik tadi. Yang lukisan-lukisan tersebut menjadi hak sekolah. Kita akan ada perjanjian dengan mereka yang menilai bahawa apabila selesai lukisan itu akan menjadi hak sekolah dan lukisan-lukisan tersebut kita akan jual. Kita akan buat secara lelong. So Ini dia salah satu Mesti cara. kita kena sediakan hari jualan tu kena sediakan dah 10,000 lah. Kalau yelah. Betul. Sebab kalau kita lihat tadi bila Bonda cakap, saya tertarik bila Bonda punya ayat. Dia akan ada juri profesional daripada luar. So maksudnya lukisan ni akan dinilai dengan teliti dan kemenangan pelajar-pelajar ni akan maksudnya dinilai sebaik mungkin. So hasil lukisan tu memang berkualiti lah. Jadi Bonda di sini ingin mewar-warkan kepada orang luar sana, anak-anak SMK Bangsa itu juga sendiri daripada kalangan alumni Tuan Haji, kita promosikan agar hadirlah beramai-ramai semasa hari keusahanan dan juga sambutan Jubli Emas ini bagi Betul. meriahkan suasana. Dan kita sampai itu boleh berjumpa dengan kawan-kawan lama kita. Mungkin 30 tahun tak jumpa, 20 tahun tak jumpa. bukan saja kawan-kawan, malah cikgu-cikgu kita Cikgu-cikgu. Ya. Untuk cikgu Cikgu-cikgu lama. datang sekolah sejak habis Luar SPM. sekolah. Betul Tuan Haji. Kan? Sebab biasanya kalau saya datang ke sekolah, saya just nak tarik kawan, senang je. Saya ambil gambar. Bila dah ada, kan kita ada kita punya logo besar dekat cawang depan signboard tu kan. So, Zee, kau kat sekolah aku. Aduh, aku rindu dengan sekolah. Value sentimental sekolah tu kembali balik. That's why yang di luar sana jangan lupa hadir, kawan-kawan alumni, ibu bapa, semua warga bangsa ataupun semua warga Kuala Lumpur, mari. Come. Kita datang pada 24 hari bulan November, hari keusahawanan SMK Bangsa. Pelbagai aktiviti akan disajikan untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar dan anak-anak di luar. Yang penting ada iaitu cabutan bertuah yang menarik, peralatan elektrik dan kepada anak-anak yang bermotosikal. Ingat, kita sediakan helmet. Helmet apa? Tunggu nanti. Rahsia lah, rahsia. Motosikal nanti kita try check. Kena ada pensiun. Baru lah. Baru langkah. Boleh. Nanti saya sediakan motosikal iaitu Mana boleh. okey, tapi kita harapkan semua datang. Pelbagai aktiviti yang menarik. Kita ada rumah hantu. Kita ada mini fun fair. So, yang mana berminat, memanah dan sebagainya, hadir. Dan yang paling utama, pada hari tersebut juga kita meraihkan iaitu anak-anak kita yang ada bakat daripada segi bidang suara. So kita ada live band daripada ibu bapa sendiri. Saksikan nanti talent daripada ibu bapa di kalangan murid-murid SMK Bangsa. Sila datang. Live band. Saya akan memberi semangat saya. Maknanya live band ada. Live band ada. So, Siapa akan nyanyi? Asmi. kita harapkan.
itulah YB. Kita harapkan bonda akan menyumbang satu lagu. Lagu so lagu tu kita kena belilah tiket banyak-banyak. Tak apapun segala aktiviti pada hari ini kita akan jalankan pembelian dan sebagainya secara kupon. So Jadi maknanya apa maksud YB yang dipetua? Maknanya tidak ada cash. tak ada cash. Semua Segala aktiviti penjualan dan pembelian dijalankan secara kupon. Pembelian secara kupon dan apa aktiviti saja secara kupon. Jadi tunggu dan saksikan nanti SMK Bangsa TV. Dekat situ nanti kita akan utarakan bila kupon boleh dibeli. Okey, untuk makluman juga kupon dibeli secara WhatsApp boleh dan pembayaran secara online terus ke akaun PIBG. Jadi jangan saksi, jangan takut. So kupon akan diberi pada hari kejadian. Okey. Yang mana beli kupon pada awalnya, penyerahan kupon akan berlaku pada hari kejadian. So tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir pada ketika itu dan kita sediakan satu kaunter untuk penerimaan kupon tersebut. Okey? Alright. Kita juga kena war-warkan pada yang luar. Jangan beli kupon orang yang kita tidak kenal. Okey, tolong pastikan. Scammer sekarang banyak. Betul. So tiket-tiket ni mesti seperti tadi Betul. yang dipetul berkata melalui PIBG. Betul. Akaun mesti melalui PIBG. Betul. Kalau orang datang cash, tolong jangan. Betul. Okey, jangan Okey. esok kita jadi mangsa. Betul. Betul, Bonda? Betul YB. Seperti mana yang di luar nanti, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak-anak di luar nanti, pembelian secara atas talian betul, melalui alumni, melalui PIBG, melalui sekolah. Tetapi pembayaran hanya satu sahaja iaitu melalui akaun PIBG. Okey. Kalau kata nanti ada orang iklankan pembayaran secara atas talian ke akaun personal, tidak. Itu adalah scammer. Itu perlu ditekankan. Untuk anak-anak memang dia beli melalui cikgu. Betul. Untuk anak-anak sekolah SMK Bangsa Okey. akan beli melalui Cikgu. cikgu. Ya. Jadi bila kita dah dengar pembelian cara untuk beli kupon tu semua, tapi kita kena ingatlah kumpul duit. So ada masa lagi kan? Ya betul. Nak beli alamak, duit tak ada. Satu hari RM1. Betul. Tips untuk kumpul duit. Jadi dengan hari kusana, hari kantin, pengalaman, cara pembelian kupon, apa yang ada dekat SMK Bangsa ni, dari minat semua bukan? Jadi kita nak mewawarkan dan menjemput semua untuk hadir pada 24 November ke SMK Bangsa pada hari keusahawanan. Betul. Soalan perititan tadi yang bila kita hari usahawan dan sebagainya, bila saya tertarik juga. Bila kita hari usahawan ni dengan Jublik Mas dia adalah 50 tahun SMK Bangsa. Saya nak wawarkan juga nanti tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak di luar nanti saksikan ataupun nantikan pelbagai aktiviti akan disajikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Keterlibatan anak-anak di SMK Bangsa dan kita akan adakan juga aktiviti yang melibatkan anak-anak di luar nanti. So nanti saksikan, tunggu video nanti. Bakal disediakan oleh Sidang Donasi. Tapi yang mana yang dah tahu, yang diam je. Yang diam je. Kita tak ada komen nanti semua macam alamak. Kita tunggu sebab kami dah ada timeline dah untuk video tu. Jadi dengan apa yang kita topik kita bincangkan hari keusahawanan tu, jadi waktu berakhirlah. Tapi sebelum saya akhir hari keusahawanan ni, saya nak dengar harapan bonda kepada murid-murid SMK Bangsa. Harapan bonda cuma nak maklumkan sini anak-anak SMK Bangsa bertuah. Okey. Dengan gabungan daripada PIBG dan juga alumni sendiri dan kita di pihak sekolah, kita kena gunakan peluang dan ruang ini untuk orang kata mencipta keajaiban pada diri sendiri. Cari peluang ini yang disediakan ni buat diri sendiri menjadi lebih senang. Okay. Dengan orang kata dengan ilmu pengetahuan akademik yang tinggi saja boleh menjamin kehidupan kita masa depan. Ya? Jadi kepada anak-anak SMK Bangsa, harapan bonda hanya satu, untuk anak-anak SMK Bangsa menjadi insan secara holistik, secara keseluruhan dari segi akademik, dari segi sasiah dirinya dan juga disiplin. Dan
Jangan awak kata jadikan apa program yang bonda dan juga alumni dan juga PIBG aturkan ini jadikan orang kata sebagai sepadan untuk lebih cemerlang. Ya, itu harapan bonda. Jadi dengan tak harapan bonda, so adik kena pergi war-warkan kepada pelajar-pelajar semua. Betul. Okay, bukan saja pelajar-pelajar ada dalam sekolah, malah yang di luar pun. Orang kena beritahu dia orang. Jadi sebab tu kita ditubuhkan tim marketing. Yeah, Betul. bagus. Jadi sebelum berakhir juga saya ingin mendengar nasihat dan harapan YB kepada alumni dan juga murid-murid. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini. Nasihat saya kepada semua pelajar-pelajar, tak kiralah mantan yang ada sekarang, yang akan datang. Okay? Pendidikan adalah satu institusi yang penting. Okay? Pendidikan bukan perniagaan. Okay? Apabila kita mendapat pendidikan, itu adalah waktu kita dapat pendidikan. Selepas kita dah berjaya, maka kita kena kembalikan balik pada pelajar-pelajar yang akan datang. So saya mengajak semua SM Bangsarian, bangsa, tolong datang beramai-ramai, kita sama-sama kita naikkan taraf bangsa ini sebagai sekolah yang terbaik di Malaysia. Ni alhamdulillah. Okey, kita sudah sampai di penghujungnya. Jadi, saya ada permintaan untuk semua. Tadi awal-awal saya cakap bangsa top station bip kan. Jadi kali ni kita buat sama-sama. Okey, after cakap satu kita cakap bye-bye. Boleh? Okey, satu saya cakap bangsa top station, yang lain cakap bip. Alright. 1, 2, 3. Bangsa top station bip. Bye.